10 carbon. So kita nak masuk komponen minyak sawit. Okey, nampak? Nampak ya, Guru? Okey, Nasrul tolong baca semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Memerihalkan komponen minyak sawit, membandingkan dan membezakan komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran lain. Menyatakan sifat kimia bagi minyak sawit, menerangkan proses pengemulsian bagi minyak sawit dan berkomunikasi mengenai tindakan pencucian sabun. Okey. Persoalan yang pertama. Apakah komponen dalam minyak sawit? Okey. Syah, boleh tak bagi tahu saya agak-agak awak sebelum kita masuk lagi dalam topik ni, apakah komponen minyak sawit? Asid lemak. Okey, asid lemak. Satu lagi, Syamina Aisyah. Gliserol. Okey, gliserol. Okey, so dua komponen tadi Alisha dah bagi tahu berkenaan dengan asid lemak, manakala Syamina Aisyah dia dah bagi tahu pada kita berkenaan dengan gliserol. Okey. Apa itu gliserol? Okey, gliserol ni juga dikenali sebagai glycerin. Pernah dengar tak perkataan gliserol ataupun glycerin? Tak ya, Guru? Tak pernah. Okey. So dia adalah sejenis cair likat, okey? Tak ada warna ataupun bau, ada rasa manis dan tidak beracun. Okey, itu adalah gliserol. Okey, kemudian ada asid lemak. Rafiq, boleh bagi tahu saya tak jenis-jenis asid lemak yang ada dalam minyak sawit? Dengar bunyi buku Dia sedang mencari jawapan. Tak apa, sila berusaha. Dua jenis asid yang terdapat dalam minyak sawit. Minyak ya. Ya. Kita ada dua jenis. Satu kita panggil asid lemak tepu. Ya, asid lemak tepu. Iaitu lemak asid apa? Palmitik. Okey, asid palmitik dan asid stearik. Okey. Dan satu lagi jenis asid lemak yang terdapat dalam komponen minyak sawit ni, Fatihah boleh bagi tahu satu lagi? Apa dia, cikgu? Mak saya gelak, Mak. Dia gelak tak orang ke apa ke? Apakah? Okey, tadi Rafiq dah sebut kandungan asid lemak tepu dalam minyak sawit. Kita ada lagi satu jenis kategori asid lemak, iaitu Asid lemak tak tepu. ya, asid lemak tak tepu yang terdiri daripada asid Linolik. dan Olik. olik. Okey, betul ya. Okey, kita ada asid lemak tepu iaitu asid palmitik, asid stearik. Kemudian kita ada asid lemak tak tepu iaitu asid olik dan asid linolik. Okey. Secara ringkasan, kalau awak nampak perkataan, so ini perbandingan dan komposisi minyak sawit dengan minyak sayuran lain. Kita ada banyak jenis minyak kan? Kalau awak tengok di pasar raya, selain daripada minyak sawit, biasanya minyak apa yang awak jumpa? Minyak sayuran. Minyak sayuran lain tu sayuran apa tu? Contoh dia. Minyak bunga matahari. Ya, minyak bunga matahari. Ada lagi tak? Minyak jagung. Ya, minyak jagung. Mak dia lah. Ada lagi tak minyak lain?
Minyak angin. Selain daripada yang dah disebutkan oleh Fatihah, minyak jagung, minyak bunga matahari. Minyak zaitun, cikgu. Ya, minyak zaitun, betul? Senang dia baca kat tu lah. Mana? Oh, dia baca. Tak apalah, dia baca. Saya tak nampak apa baca. Saya tanya. Minyak angin. Okey. Minyak yang banyak di Malaysia, negara kita ada minyak kelapa, Minyak injin. betul? Minyak kelapa dibuat daripada apa? Nyok, buat nyok. Buah nyok. Okey, buah nyok, minyak kelapa. Okey, kemudian kita ada minyak jagung. Okey. Minyak jagung. Biasanya minyak jagung orang buat apa? Kalau di Malaysia, glamour minyak jagung nak buat apa? Buat biskut. Biskut apa? Biskut apa, Mak? Mak, Mazola Mak kata. Ya, betul. Biskut Mazola. Kalau mampu nak buat biskut Mazola, dia suruh lah hampa pergi beli sat minyak. Kan kalau awak tengok dekat pasar raya, tulis-tulis dah minyak Mazola, betul tak? Perasan tak? Ke siapa tak tahu kedai ni? Dia tulis minyak Mazola. Actually yang tu daripada minyak jagung. Kan? Betul tak? Lagi kalau hampa tak percaya, hampa pergi kedai, hampa pergi tengok dekat rak minyak tu, hampa tengok dia tulis minyak Mazola. Actually, betul dia ada gambar jagung. Betul tak? Okay, kemudian kita ada minyak zaitun. Okay, minyak sawit, minyak isi rung sawit, yang ni kita dah belajar minggu lepas. Kemudian kita ada minyak kacang. Okay, minyak kacang. Kemudian minyak bijan dan juga minyak kacang soya. So, okay, kalau awak tengok dalam minyak-minyak sawit dan minyak sayuran ni dia ada jenis banyaklah, lemak tepu, lemak tak tepu, kemudian mono tepu, poli tak tepu, okey. So yang cumanya tadi yang masa kita sebutkan berkenaan dengan asid lemak adalah asid palmitik dengan asid stearik, iaitu kategori asid lemak tepu. Manakala lemak tak tepu kita ada linolik dan juga olik. So kalau awak tengok, awak perhatikan kandungan 1, 2, 3, 4 ni dalam setiap minyak, yang manakah kandungannya lebih baik? So boleh bezakan Jagung. Ya ke? Cuba awak tengok. Boleh rujuk buku teks muka surat 164. Kita perhatikan di situ. Siapakah kandungan lemak tepu asid palmitik paling tinggi? Sawit. Okey, minyak sawit 45, betul. Okey. Kemudian lemak tak tepu paling tinggi. Asid olik tu lemak tak tepu paling tinggi. Zaitun. Ya, minyak zaitun. Okey. So agak-agak awak minyak mana yang lebih baik? Pada pandangan awak, antara banyak-banyak jenis minyak ni yang manakah paling baik sebenarnya? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Okey, minyak zaitun memang terbaik, tapi ada kelemahan. Actually setiap minyak ni ada kelemahan dan kekuatan dia sendiri. Okey, so kita tengok kita go through lagi. Okey, cumanya kalau tengok tadi awak sebutkan minyak sawit mengandungi lemak tepu yang agak tinggi. Tetapi mengapa minyak kelapa sawit lebih baik digunakan untuk menggoreng? Ada tak orang goreng dengan minyak bijan? Ada tak? Tak ada. Ada ataupun minyak kacang soya? Tak ada. Tak ada. Kalau minyak zaitun? Ada tak orang goreng pakai minyak zaitun? Buat spaghetti. Kalau buat spaghetti, awak menuming dengan minyak zaitun? Dia duduk garu kepala tu, duduk berfikir. Emoji tu sedang menggaru kepala. Okey.
Ada tak jawapan lain? Kenapa minyak kelapa sawit ni lebih baik digunakan untuk menggoreng? Ayu, boleh berikan pendapat? Minyak yang seimbang. Minyak yang seimbang. Okey. Sebenarnya, minyak sawit ni lebih stabil digunakan untuk masakan yang memerlukan suhu yang tinggi seperti menggoreng. Maksud dia, bila minyak sawit ni digunakan untuk menggoreng, suhu dia tinggi kan? Tapi minyak sawit ni dia tidak akan berubah menjadi bahan yang lain. So, dia masih lagi kekal minyak. Sebab tu dia adalah lebih baik digunakan untuk menggoreng berbanding dengan minyak sayuran yang lain. Okey. Itu sebab kenapa kita menggoreng dengan menggunakan minyak kelapa sawit. Sebab struktur minyak tu dia lebih stabil pada suhu tinggi. Okay, sifat kimia bagi minyak sawit. So, ada sifat kimia yang perlu kita ketahui bagi minyak sawit. Satu, dari segi pengoksidaan. So, minyak sawit ni kalau dia teroksida, iaitu apabila dia bergabung dengan molekul oksigen dalam udara ataupun bahan lain, dia akan menghasilkan radikal bebas dan bahaya kepada kesihatan manusia. Sebab tu minyak sawit, minyak masak kita disimpan dalam botol yang kedap udara lah untuk mengelakkan pengoksidaan berlaku. Sebab tu bila awak dah gunakan minyak sawit tu untuk menggoreng, tak boleh simpan lama-lama sangat kan dalam bekal yang terbuka. Sebab takut dia dah teroksida dan akan menghasilkan radikal bebas. So, seboleh-bolehnya penggunaan minyak ni kalau dah satu atau dua kali goreng, lepas tu kita kena buang. Jangan pakai berulang-ulang kali. Sebab dia akan menghasilkan radikal bebas yang menyebabkan bahaya kepada kesihatan manusia. Apa contoh bahaya ni kepada kesihatan manusia? Boleh menyebabkan penyakit apa? Bahaya apa? Kolesterol. Dah kalau kata dia dah teroksida kan, apa bahaya penyakit kepada manusia? Bahaya penyakit apa kepada manusia? Jantung. Okay, kanser dia boleh menyebabkan kanser. Okay, kemudian hidrolisis. So, hidrolisis ni boleh menghasilkan gliserol dan asid lemak. Pernah tak awak simpan minyak lama sangat kan dalam botol, awak nampak ada macam dua lapisan terbentuk pada minyak tu? Pernah jumpa tak situasi tu? Pernah. Dalam botol minyak awak, bawah tu minyak, atas tu dia ada lapisan macam putih-putih sikit. Pernah kan? Itu adalah proses hidrolisis. So, yang bawah tu adalah gliserol, manakala yang bagi atas yang warna putih-putih tu adalah asid lemak. So, itu adalah proses hidrolisis yang berlaku kepada minyak sawit. Okey, kemudian sifat kimia yang ketiga adalah pengesteran. Yang mana minyak sawit bertindak balas dengan alkohol akan menghasilkan ester. Apa itu ester? Ester ni adalah satu bahan yang berbau wangi. Okay? So, dia kegunaan dia sebagai bahan perisa dalam makanan, sebagai pewangi. Okay. Proses pengimalsian. Apakah yang dimaksudkan dengan proses pengimalsian? Okay, so kita tonton sat dalam People Gang tu tengok cerita ni. Okay, boleh dengar tak? Dengar? Dengar tak? Dengar cikgu. Okay.
Okay. Tadi ni gallbladder of a chicken. Yang ni pernah nampak tak? Kat mana awak nampak ni? Chicken tu Pedai, apa? pedai. Pedai ke? Ni bukan Hati. hati ya? Empedu. Hati kan? Yang hijau ni adalah hempedu, gallbladder. Okay, gallbladder tu adalah hempedu. Selalunya kalau awak bersiang ayam, ni adalah hati ayam. So awak belah, dalam tu ada benda colour hijau kan? Okay, yang ni adalah hempedu. Okay, dalam manusia ada tak hempedu? Ada. Ada. Ada tak dalam badan manusia organ yang kita panggil hempedu? Tak ada, tak ada. Ada. Hempedu ni ada tak dalam manusia? Ada. Ada. Dah jaga dah. Ada tak hempedu dalam badan manusia? Ada ke tak? Ada ke tak? Ada gua ada. 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 Kita ada hempedu dalam badan manusia. Okey, sama lah juga. Ini adalah hati seekor ayam. Okey, dalam bekas hempedu. Dalam hempedu ni ada apa? Cecair. Cecair warna hijau. Nama cecair itu adalah jus. Jus. Dia sampai tu. Ya, jus Jus mani tu. hempedu. Okey, semua ni terlibat dalam proses pencernaan. So, apa kegunaan jus hempedu? Kalau awak kaitkan dengan sistem pencernaan manusia, apa kegunaan jus hempedu dalam badan awak? Untuk pencernaan lemak. So kita nak tengok bagaimana jus hempedu ni berfungsi ke atas lemak. Bagaimana tindak balas dia ke atas lemak minyak. Sebab tu orang yang mengalami masalah pundi hempedu, batu hempedu apa semua, dia buang hempedu, dia tak boleh lagi makan makanan yang mengandungi minyak dan lemak yang tinggi sebab dia tak boleh nak mencernakan lemak dan juga minyak. Okey, kita nak tengok apa yang jus hempedu dibuat apabila kita tindak balaskan dengan minyak. Okey. Dia gunting hempedu tu dan dia keluarkan jus hempedu daripada pundi hempedu tersebut. Okey, so kita dapat jus hempedu yang kita kumpulkan daripada 3 pundi hempedu. Okey, soalan saya agak-agak awak, apakah rasa hempedu ni? Pahit. Ya, pahit. Okey, rasa dia pahit Okey, so kita ada dua buah gelas. Yang mana gelas A kita masukkan air dan juga minyak. Manakala gelas B kita masukkan air, minyak dengan bal. Bal ni adalah jus hempedu tadilah. So perhatikan apa yang berlaku. Okey, kita kacau kedua-dua gelas tersebut. Agak-agak awak, apakah yang berlaku kepada titisan-titisan minyak
dalam kedua-dua gelas ni? Ada beza tak? Ada beza tak? Ada tu. Ada atau tiada? Ada. Ada. Okey, ada. So, apa beza dia? Mari kita perhatikan. Okey, kita bezakan size of the fat droplets. Okey, awak bezakan saiz titisan lemak yang ada dalam gelas A dan gelas B. Apa beza dia? Apa beza? Apakah perbezaan di antara saiz bagi titisan lemak di dalam gelas A dan titisan lemak di dalam gelas B? Gelas A pada punya buih tu besar daripada gelas B. Okey. Okey, betul lah Nasrul. Titisan lemak di dalam gelas A lebih besar daripada titisan lemak yang berada di dalam gelas B. Okey, kenapakah ini berlaku? Khadijah, mengapakah saiz lemak, titisan lemak di dalam gelas A lebih besar berbanding dengan titisan lemak di dalam gelas B? Khadijah, boleh berikan? Ya. Okey, sebab gelas A tu titisan lemak dia berkumpul. Okey. Ada pendapat lain? Ayu ni? Betul. Ya, Nasrul. Sebab kat gelas B tu dia lemak tak tepung. Boleh pun. Dua-duanya kita gunakan minyak yang sama. Oh, okey. Empedu hadam minyak. Empedu hadam minyak. Rafiq kata empedu hadam minyak. Okey. Ada sedikit je yang perlu saya perbetulkan di sini. Okey, betul lah empedu tu bertindak balas dengan minyak tersebut menyebabkan titisan lemak tu menjadi lebih kecil. Yang mana proses ni dinamakan sebagai proses pengemulsian. Tadi kita dah tengok video ni, okay, dalam alamat ni, URL ni. So, apa itu proses pengemulsian? Adalah proses minyak sawit dipecahkan kepada titisan minyak sawit yang lebih kecil. Okey. So, dalam gambar, dalam video tadi dia tunjukkan kan macam mana jus empedu tu melakukan proses pengemulsian ke atas minyak lah. So, boleh tengok proses dipecahkan kepada titisan minyak yang lebih kecil ni kita panggil proses pengemulsian. So jawapan dia soalan saya tadi, mengapakah gelas titisan lemak di dalam gelas A lebih besar berbanding titisan lemak yang berada di dalam gelas B adalah kerana jus empedu mengemulsikan titisan minyak. Kandungan nutrisi minyak sawit. Apakah kandungan nutrisi yang ada dalam minyak sawit? Kita ada 4 jenis bahan. Okay, secara amnya kita ada lemak. Okay, dalam minyak sawit ada lemak, ada vitamin, ada bahan antioksida dan juga ada bahan yang kandungannya kurang dari 1%. Maksudnya kandungannya sangat kecil. So lemak, kita ada lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey. Apakah dua jenis lemak tepu? Rafiq, berikan kedua-dua nama jenis lemak tepu. Palmitik. Ya, asid palmitik. Stearik. Okey, stearik. Lemak tak tepu. Afiq Daniel, namakan dua jenis lemak tak tepu yang terdapat dalam minyak sawit. Afiq Iqbal, boleh bantu? Asid olik. Ya, asid olik dan asid
Linolik. Ya, asid linolik. So ingat dua jenis lemak. Kita ada lemak terpu, lemak tak terpu. So lemak terpu ni ada dua jenis lagi. Lemak tak terpu pun sama ada dua jenis. Okay, vitamin. Vitamin yang ada, kita ada vitamin E dan vitamin A. Okay, bahan antioksida kita ada carotina ataupun nama biasa kita sebut beta carotina dan juga vitamin E. So apa yang bagusnya bahan ni dia akan melambatkan atau menghentikan proses pengoksidaan. So proses pengoksidaan tadi kita dah sentuh tadi di awal, kalau proses pengoksidaan ni berlaku dia boleh menyebabkan radikal bebas terhasilkan dan menyebabkan menjejaskan kesihatan manusia. Okay, yang ni pula bahan yang terkandung kurang daripada 1% ni, maksudnya dia adalah sangat sikit Sterol, fosfatida, trifulfenic. Okay, so apa yang awak nampak daripada gambar ni? Saya nampak coklat. Okay, nampak coklat. Ada Ferrero Rocher. Ada, dia tak, brand lain tu saya tak tahu lah kan. Okay, lepas tu selain daripada coklat nampak apa? Makeup. Lipstick. Tak ada lipstick dengan apa tu, bedak kot. Blusher. Ke blusher ke? Lepas tu yang bawah tu gambar apa? Sabun. Gambar sabun. So agak-agak awak, apa kaitan tiga-tiga gambar ni dengan topik kita hari ini? Kandungan lemak. Kandungan lemak. Ha. Lain. Bagi pendapat lain. Penggunaan Barang-barang minyak tu semua buat pakai minyak sawit. Ya, kegunaan minyak sawit ataupun barangan yang dihasilkan daripada minyak kelapa sawit, minyak sawit. Okay, so kita dah sentuh berkenaan dengan kegunaan minyak sawit. Ada banyak sebenarnya kegunaan minyak sawit. Tak terhad kepada minyak masak semata-mata. Banyak sangat kegunaan minyak sawit. Okay, minyak masak of course lah. Di rumah kita semua ada minyak masak ni. Okay. Kemudian kita ada margarine. Okay, margarine. Apa tu margarine ni adalah sumber dia daripada tumbuh-tumbuhan. Kalau mentega, sumber dia daripada haiwan. Okay. Sebenarnya kita ada sabun. Okay, sabun. So kalau kita berkesempatan balik ke sekolah nanti, kita akan menjalankan eksperimen untuk menghasilkan sabun. Okay, kemudian bahan kosmetik dan juga ubatan. Okay, ubat-ubatan. Ini adalah contoh kegunaan, termasuklah gambar rajah tadi yang tak ada dalam ni, coklat tadi kan. Okay. So kita nak tengok YouTube ni. Okay, so penghasilan sabun. Okay, sabun ni kita hasilkan melalui tindak balas antara minyak sawit dengan alkali pekat. So kita akan campurkan minyak sawit dan alkali pekat, kemudian kita akan panaskan, yang mana kita akan menghasilkan garam asid lemak iaitu sabun dan juga glycerol. So ini adalah persamaan tindak balas bagi proses pembuatan sabun, iaitu proses yang dikenali sebagai saponifikasi. Tadi kita dah tonton sedikit berkenaan dengan
persamaan penghasilan sabun, kemudian struktur sabun dan juga bagaimana sabun bertindak balas. Okey. Bolehkah anda melakarkan molekul sabun? Okey, tolong klik pada bahagian ruangan chatting tu. URL kepada whiteboard.c itu dan tolong lakarkan struktur bagi molekul sabun. Okey, cuba lakar dan labelkan molekul sabun. Okey. So, boleh nampak di sini lakaran-lakaran bagi struktur molekul sabun. Okey. Okey. So, betul lah apa yang awak buat ni. Nampak dah Afiq Bas, kita baru nampak bulatan tu. Okey. Mungkin sebab keadaan lain tak berapa elok kan. So, awak lambat sikit. Alisha, Aman masih tak ada apa-apa. Mungkin disebabkan lain. Okey, Alif. Okey, betul lah. Ini adalah Alif. Alif, boleh cerita sikit apa yang awak lukis ni? Sabun, molekul sabun. Okey, molekul sabun. So, boleh mungkin tak dapat nak labelkan. Bahagian ni dipanggil apa? Kepala. Kepala. Bahagian ni dipanggil? Ekor. Ekor. So, kalau awak nampak ni secara orang kata lalu dia nampak macam seekor Ikan. ikan. Ulat. Ulat? Oh, ulat. Okey. Imaginasi boleh jadi pelbagai. So, tapi kalau awak tanya pendapat saya nampak dia seperti seekor berudu. Kenal berudu? Kenal. Okey, berudu adalah anak seekor Katak. ya, seekor katak. Okey. So, ada kepala, ada ekor. Okey, so betul Semua betul. Okey, tak ada siapa pun yang buat salah. Okey. Rafiq, okey, kepala dan juga ekor. Nasrul, kepala, ada ekor. Okey. Nirmin, kepala, ada ekor. Okey, dia labelkannya hidrofilik, hidrofobil ke hidrofobik? Nirmin, hidrofobik atau hidrofobil? Nirmin, adakah anda di talian? Okey, dia betulkan senyap-senyap. Okey, hidrofobik ejaan yang sebenarnya hidrofobik. Hidrofilik. Okey, bagus. Kemudian, semua sudah. Okey, betul semua berjaya melakarkan molekul sabun. Okey, so komponen. Okey, seperti dalam buku teks awak kita ada bahagian kepala yang kita panggil hidrofilik. Okey? Hidrofilik. Hidro ni dari maksud dia apa? Hidro. Kita kaitkan dengan air. Okey? Filik. Maksudnya suka air. Filik ni suka air. Okey, kepala, sabun,
dia bersifat suka air. So dia akan larut dalam air. Manakala bahagian ekor kita panggil dia hydrophobic. Iaitu phobik sama maksud dengan phobia. So takut air. Ekor takut air. So bila dia takut air, dia tak akan larut dalam air. Dia hanya larut dalam geris atau minyak. Okey, so apa yang penting sekarang ni, poin di sini, untuk molekul sabun, awak ada kepala, hidrofilik, suka air, ekor, kita ada ekor dia bersifat hidrofobik, takut air. Okey, kepala suka air, ekor takut air. Okey. So ini adalah struktur bagi molekul sabun. Okey, mari kita berfikir. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan dua bahagian utama bagi molekul sabun. Nyatakan dua bahagian utama molekul sabun. Soalan kedua, bahagian yang manakah yang melarut dalam air? Dan soalan yang ketiga, bahagian yang manakah tidak melarut dalam air tetapi larut di dalam geris atau minyak. Okey, dalam masa 2 minit, tuliskan jawapan awak dalam whiteboard tadi. Okey. Okey, Nirmin Huda menjawab ketiga-tiga soalan. So, soalan satu kita ada dua bahagian. Satu kita panggil hidrofilik dan juga hidrofobik. Hidrofilik kepala, hidrofobik ekor. Manakala bahagian soalan yang kedua, jawapan dia bahagian kepala iaitu hidrofilik. Dan jawapan yang ketiga bahagian ekor iaitu hidrofobik. Okey. Okey, kemudian kita ada jawapan daripada Khadijah. Khadijah ada jawapan. Soalan satu kepala dan ekor. Soalan dua kepala dan soalan tiga ekor. Okey, betul. Nirmin tadi pun betul. Okey, Ayu. Okey, soalan satu kita ada bahagian kepala hidrofilik, bahagian ekor hidrofobik. Yang larut dalam air adalah bahagian kepala iaitu hidrofilik dan yang larut dalam minyak atau grease adalah bahagian ekor iaitu hidrofobik. Okey. Tahniah. Semua menjawab dengan betul. Dan dua bahagian molekul sabun. Nasrul, tolong ulang jawapan bagi soalan satu. Dua bahagian molekul sabun. So kita ada bahagian kepala iaitu hidrofilik, ekor hidrofobik. Ya. Kita ada kepala dan juga ekor. Okey, ekor hidrofobik, kepala hidrofilik. Okey, soalan yang kedua, bahagian yang manakah yang melarut dalam air? Ama, bahagian yang manakah melarut dalam air? Ya. Bahagian hidrofilik iaitu kepala ke ekor? Kepala. Ya, kepala. Bagus. Okey, soalan yang ketiga. Bahagian yang manakah tidak melarut dalam air tetapi larut di dalam geris atau minyak? Ayuni ada jawapan? Itu yang Okey. Lain tak berapa clear. Hidrofobik iaitu bahagian ekor. Okey. So,
Boleh ingat struktur bagi molekul sabun ada dua bahagian, kepala dan ekor. So ingat kalau kepala bersifat hidrofilik, manakala ekor dia bersifat hidrofobik. Okey, bagaimana sabun bertindak? Okey, ini tindakan pencucian sabun. So kita nak tengok bagaimanakah sabun bertindak. Yang ni tadi kita dah bincangkan berkenaan dengan molekul sabun. So apa yang awak nampak dalam gambar rajah ni adalah air. Dalam ni ada sabun, maka ada air sabun. Ini pakaian kita yang mana pada permukaan pakaian tu terdapat kotoran bergris. Okey, ataupun kotoran berminyak. So apa yang berlaku pada masa ni? Bagaimana sabun ni boleh bertindak balas untuk mencuci kotoran yang ada pada permukaan kain? Okey, kita nak tengok apa yang berlaku. Okey, so pada mulanya sabun melarut dalam air. So bila awak nak basuh baju, awak biasanya akan larutkan sabun dalam air kan. Kita mesti mencuci sabun dengan mencuci baju dengan kehadiran air. Boleh tak? Okey, pertama sekali sabun larut dalam air. So melarut. Okey, sabun ni mesti larut dalam air. Bila sabun larut dalam air, barulah molekul sabun ini boleh bertindak balas. So apa yang berlaku bila sabun dan air ni bertindak balas, sabun larut dalam air, maka tegangan permukaan air berkurangan. Okay, tegangan permukaan air ni akan berkurangan. So dia akan menyebabkan seluruh permukaan kain dibasahi oleh air sabun. So step yang pertama ni perlu awak ingat, sabun larut dalam air, tegangan permukaan air berkurangan, maka seluruh permukaan kain akan dibasahi oleh air sabun. Okey, so ada kaitannya di sini. Yang ekor iaitu hidrofobik akan larut dalam grease, manakala kepala yang bersifat hidrofilik akan larut dalam air. Okey, mana? Okey, yang saya kata ni, kepala dia hidrofilik. So bila kepala hidrofilik, dia duduk dalam air. Manakala ekor dia adalah hidrofobik, dia tak suka air. So dia akan mencari kawasan yang tidak ada air dan dia akan masuk kepada kawasan yang bergeris ataupun yang ada kekotoran ni lah. So ekor tadi akan menjauhi air sebab dia hidrofobik. So ekor ni akan masuk dalam kawasan yang mengandungi geris ataupun minyak, manakala bahagian kepala dia tadi akan berada di dalam kawasan yang berisi dengan air. Okey, titisan geris akan dikelilingi oleh molekul sabun semasa memberus kain. Okey, so titisan geris akan terampai di dalam air sabun. Apa maksud terampai? Terapung. Ya, terapung. Okey. So bila molekul sabun ni dah duduk keliling pada permukaan geris ni, dia akan menarik lah. Dia macam terapung lah di dalam air sabun tadi. So bila kita dah gosok-gosok berus, lepas buat berus tu kita buat apa? Bila awak basuh baju? Okey, kita akan bilas. So bila awak bilas, okey, air ni tadi akan membawa bersama titisan geris yang dah terapung. Maka permukaan kain kita tadi akan bersih. Begitulah sabun bertindak balas. Okey, buih sabun merangkap geris. So, keliling geris ni dah ada buih sabun dah. Yang mana kepala dia kat luar, dalam dia adalah bahagian ekor.
So apabila air sabun dibuang semasa membilas, kotoran akan turut dibuang. So itulah bagaimana sabun bertindak balas semasa kita mencuci pakaian. So ingat macam mana dia punya ilustrasi bagaimana sabun ni bertindak balas. Okey, maka sabun akan menanggalkan kotoran bergeris. Okey, so ini adalah gambar rajah di mana kita mencuci pakaian dengan menggunakan sabun. Okey. So kalau awak diberi soalan bagaimanakah sabun bertindak balas untuk menyuci kotoran, minyak dan grease daripada pakaian. Okey. Boleh awak berikan jawapan? Sabun larut dalam air. Okey, sabun larut dalam air. Okey, menyebabkan tegangan permukaan air Menegang. berkurangan. Okey, berkurangan. Okey. Kemudian bahagian ekor berada di mana? Minyak. Di Okey, permukaan. bahagian ekor berada di dalam minyak, manakala bahagian kepala akan berada di dalam Air. air. Okey. Kemudian semasa tindakan memberus, titisan geris akan Terampai. terampai disebabkan molekul sabun yang mengelilingi grease. Okey. Kemudian langkah yang terakhir, buih-buih sabun akan Memerangkap grease dan hilang semasa pakaian Dibilas. dibilas. Okey, itulah kan bagaimana awak boleh menjawab kepada persoalan bagaimanakah sabun bertindak kepada kotoran, minyak dan grease. Okey. Okey, so tadi semua tu adalah berkaitan dengan sabun. So seterusnya, pengurusan lestari dan kepentingannya dalam industri kelapa sawit. Okey, lestari ni maksudnya bagaimanakah kita nak memastikan bahan buangan daripada kelapa sawit ni tidak mencemarkan alam sekitar. Okey, kalau awak tengok ada 4 skop pengurusan lestari dalam industri kelapa sawit. So boleh beritahu saya yang pertama, apakah pengurusan lestari tersebut? Penggunaan tanah. Penggunaan tanah. Okey, penggunaan tanah. Yang kedua, Air sisa. air sisa. Yang ketiga, Kualiti udara. kualiti udara. Dan yang keempat, sisa kelapa sawit. So kalau penggunaan tanah ni, kita nak tengok bagaimana kita boleh mengoptimumkan penggunaan tanah. Kita boleh gunakan tanah dengan sebaiknya. Kemudian air sisa. So apa yang kita boleh buat dengan air kumbahan daripada sisa-sisa ladang dan juga kilang-kilang kelapa sawit. Dan kualiti udara. So apa yang kita perlu lakukan supaya kita boleh meningkatkan lebih banyak pengeluaran oksigen dan juga penyerapan karbon dioksida yang dihasilkan semasa proses fotosintesis oleh pokok kelapa sawit. Dan juga sisa kelapa sawit, ada banyak sisa dia. So kalau kita perhatikan pada gambar rajah ni, okey, so ada
apa yang kita buat, kita rawat sisa kelapa sawit ni kepada pelepah, kita jadikan dia sebagai baja, batang pokok sebagai bahan gantian kayu, tandan kosong dijadikan kompos. Kompos tu apa? Baja. Ya, Baja. baja. Kemudian tempurung dibakar untuk mendidihkan air. Kemudian sabut dijadikan permaidani ataupun tekstil. Dan juga POME dijadikan biogas dan juga baja. Okay. So ini adalah aplikasi kepada kita nak sisa. Maksudnya semua bahan buangan daripada kelapa sawit tadi kita proses dan kita jadikan suatu produk untuk kita gunakan semula. Maksudnya tiada berlaku sebarang pembaziran. Okay, kita cuba soalan ni bersama-sama. 1. Minyak sawit mengandungi Syamina? Lemak. Lemak. Selain daripada lemak, ada lagi siapa-siapa nak cuba? Hint saya, dia adalah sejenis bahan antioksida. Bermula dengan huruf B. Vitamin. Itu huruf B. Ni B. Oh, B. Bola. Minyak sawit mengandungi bahan antioksida. Bahan antioksida. Nama bahan tersebut? Karotena. Ya, beta carotene. Okey? Vitamin A dan vitamin E. E. Okey. Mengandungi beta carotene, vitamin A dan vitamin E. Nyatakan 3 kegunaan minyak sawit sebagai barangan makanan. Okey, barangan makanan. Minyak masak. Minyak masak, Margarin. margarin, coklat. Okey. Kita tengok jawapan. Margarin, minyak masak, coklat, susu pekat manis. Okey, itu antara bahan barangan makanan lah. Sikit menu. Okey, barangan bukan makanan. Kosmetik. Kosmetik. Ubat. Apa dia? Ubat-ubatan. Ubat-ubatan, Sabun. sabun. Apa dia? Sabun, minyak pelincir dan juga kosmetik. Okey, ada juga kita buat minyak biodiesel kan? Okey. Sikit. Aduh. Okey, struktur A, nama dia apa? Halo. Ama, struktur A apa Ama? Ya, saya. Ya. Apa dah? Bahagian hidrofilik ya. A ni nama dia apa? Hidrofilik. Hidrofilik, kepala. Okey. Fungsi dia. Afiq Iqbal. Larut. Dalam air. Ya, larut dalam air. Yang bahagian B ni? Hidrofobik. Ekor. Hidrofobik. Itu ekor. Okey. Dan fungsi dia? Larut dalam minyak atau grease. Okey, larut dalam grease atau minyak atau kotoran. Okey. Soalan yang seterusnya. Apabila sabun dilarutkan di dalam air permukaan. So yang ni jawapannya yang paling sesuai adalah perkataan Ketegangan. okey, ketegangan ataupun tegangan permukaan air akan dikurangkan. Maka permukaan kain Dibasahi. ya dibasahi oleh air sabun secara menyeluruh. Bahagian ekor sabun akan larut melekat dalam grease, manakala bahagian kepala molekul sabun akan melarut di dalam air. So,
tamatlah sudah kita punya PDPR pada hari ini.